Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf, sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Al-Quran. Dah tu? Dah. Tak tahu kat situ nak keluar tak? Jangan tak keluar pula. Keluar. Testing. Keluar. Testing. Okay. Kita berbual pasal Memori. memori. Okay. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka Ekstra. Dalam Puaka Ekstra ni, sebelum apa kita mulakan, kita ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama kami senantiasa bagi support dari segi sumbangan melalui PayNow ataupun melalui butang Thanks. Yes. Ya, dan kalau nak kasih support kita juga bagi yang selalu tengok tapi tak follow, ada cakap apa tau Ustaz? Nah. Kalau awak bawa sekian gini-gini baru saya follow. Baru saya subscribe. Macam dikena ugut pula. Bawa apa? Macam bawa artis inilah, itulah, interview ni. Jangan ugut kita macam itulah. Ini again macam mana kita berbual pasal last week, hati, ikhlas. Kalau awak rasa Ikhlas. apa qala-qala. Apa dah kol-kolah? Tak tahu. Kolbu. Qalbu. Ikhlas. Okey. Tak belajar ngaji. Okey. Lepas tu dah gitu apa? Tak lupa. Biarlah ikhlas. Kita pun tak memaksa kau you nak subscribe, tapi kalau you rasa diorang ni kerja keras selama ni untuk entertain you all, kasih information yang Manfaat. free. Yes. Yang you all saya rasa kau tempat lain tak ada. Mesti nak kena bayar. Bayar. So, bukan kita nak apa, tolonglah, tak ada. Macam kalau you rasa kita yelah dapat subscribe aja, tak payah apa-apa, subscribe je. Support kita, support. And satu lagi bagi apa lagi Ustaz? Sponsor. Sponsor. Yes. Sponsor macam Moss Around the World, terima kasih banyak kerana sudi sponsor kita daripada awal lagi, dan kerana itu kita dapat shoot banyak Puaka Ekstra sekarang dan mungkin insya-Allah masa-masa akan datang. Insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita. Kereta. Tu hari sama juga pasal troli. Ini bunyi kereta guys. Orang on kereta, dia boleh terkejut. Horn kuat-kuat, lag je. Lepas tu, dah gitu satu lagi, terima kasih kepada pihak penaja kita macam Tech Team SG. Betul. Sudi support. Kalau korang ada macam nak jual rumah, ada masalah macam mana nak settlekan rumah, anything, sembarang about rumah, telefon je orang. Jangan tanya kawan-kawan, boleh tak, bagus tak kita begini-gini, bagus tak, jangan. Straight away telefon diorang. Diorang tak charge 1 sen pun. Macam tu. Kira free consultation Free consultation. Lepas tu kalau kau nak jual rumah ke, nak apa, boleh juga hubungi mereka. Sebab mereka semua friendly. Dan mereka akan usaha berikan terbaik untuk you all semua. Yes. Dan juga yang bling-bling tu. Yang bling-bling apa? Oh. Kita ada time to hijrah. Ataupun apa? Clock special. And clockwise. Counterclockwise specialist. Yes. Best. Kalau siapa nak beli jam, beli kat sana. Kalau siapa nak tahu apa dia punya kelebihan, apa yang sikit sebanyak dapat membantu diri sendiri, boleh tanya diorang. Diorang akan explain lah. Mekanik pun kadang membantu badan kita. Ya. Diorang pakai macam rantai-rantai tu kan, yang apa, yang batu-batu tu jadi macam power lah, macam badan energy lah. Tapi jam ni pun jam ni dia akan ingatkan masa. Yes. Jam mana yang tak ingatkan masa? Tapi jam ni ingatkan jalan ke lurus, jangan ke belakang. So jam balik. Kita balik kan? Kita balik ke zaman silam. Jangan. Dia ikut putaran Putaran tawaf Kaabah. Yes.
Okey, kita masuk topik untuk hari ini. So nak cakap pasal apa? Kita cakap pasal memori. Memori. Tolong daku pergi jauh. Gitu. Dan bila awak saksikan puaka untuk minggu ni, kita dalam perjalanan pulang ke Singapura. Doakan yang terbaik untuk kita semua. InsyaAllah. Dan pengikut-pengikut apa tu? Puaka trip. Alhamdulillah. Kenapa mengeluh hari ni? Adakah ada masalah-masalah berat yang dalam fikiran yang mungkin nak keluarkan? Tak adalah. Tak ada ya? Tak ada. Mungkin memori-memori silam yang Memori betul. Mungkin memori yang ingat ada. Kau kita cakap pasal memori. Memori kita ni bila benda-benda yang tak baik kita ingat sampai ke mati. Tapi bila benda-benda yang baik kita manusia suka lupakan. Betul. Itu masalah satu. So sekarang macam mana ustaz kita nak memperkuatkan memori kita? Sebab takut ada orang cakap nanti ada sesuatu yang harus kita lakukan daripada untuk mengelakkan kita bila tua kita akan jadi macam nyanyuk, lupa-lupa. Sebab ada orang dah tua tetap sampai walaupun ke hujung nyawa tetap fresh ingatan orang. Tapi ada orang halfway 70-an ke gitu dah macam buat hal. So ada tak something macam tips untuk macam kekalkan kita punya memory? Okey, untuk kekalkan memori ataupun hifz. Hifz. Has you memorize all your lines? Hifz. So kalau you nak tahu, seorang yang menghafal Al-Quran dipanggil sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz. So dipanggil sebagai Al-Hafiz. Maknanya padahal Hafiz bukan maknanya menghafal. Hafiz adalah orang yang menjaga. Okey. Jadi sebetulnya dia menjaga Al-Quran di dalam otaknya dan juga dalam hatinya. Sebetulnya seorang yang hafiz seperti itu. Jadi kalau untuk nak cakap tentang memori ni, macam tadi pertanyaan dia macam mana biar kita tak nyanyuk ataupun tak mudah lupa ke apa. Antara yang pertama sekali adalah bacaan Al-Quran. Baca pun okey Baca Al-Quran setiap hari. InsyaAllah untuk nyanyuk pun insyaAllah tak akan nyanyuk. InsyaAllah. Sebab apa? Selalu baca Al-Quran. Rajin. Sebab tiap hari kalau kita selalu baca Al-Quran, kita sendiri secara tak langsung akan latih kita punya minda. Yang mana huruf ba, yang mana huruf jim, yang mana ada ikhfanya, yang mana ada izharnya, tajwidnya macam mana, pembacaannya macam mana. Itu kita akan selalu revise, ingat. Jadi kita akan latih kita punya minda kita untuk selalu ingat balik. Bukankah kita belajar alif bata bukan semalam? Kita baca alif bata, kita baca ikhfa ke, kita belajar tajwid ke apa, bukannya semalam. Kita belajar dah lama. Nah, nak ingatkan balik tu, nak kita punya minda kita latih balik ke dulu. Dulu katanya apa bacaan ni Jadi kita akan selalu latih. Maka para ulama mengatakan siapa sahaja yang nak jauhkan diri daripada penyakit nyanyuk ke ataupun mudah-mudah lupa, perbanyakkan baca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian ada salah satu doa yang diajarkan oleh sebahagian daripada para ulama, walaupun tak ada dalam hadis Nabi SAW yang mengkhususkan bacaan ini khusus untuk nyanyuk ke ataupun biar tak nyanyuk ke ataupun biar tak lupa. Tapi ada dalam surah Al-A'la, dalam juz Ammah. Ayat yang ke-6. Dia dimulakan kata dalam surah Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Ni ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Maknanya apa? Dan kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi Muhammad fala tansa, agar kamu tidak lupa. Maka boleh amalkan setiap kali habis solat, berapa banyak kali nak amalkan, silakan amalkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, sanuqri'uka fala tansa. Bismillahirrahmanirrahim, sanuqri'uka fala tansa. Bismillahirrahmanirrahim, sanuqri'uka fala tansa. Boleh amalkan seperti itu, biar kita tak mudah lupa berdasarkan ayat tersebut. Jadikan macam zikir. Jadi macam zikir harian ataupun doa boleh juga, tak ada masalah. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga adalah jauhi maksiat. Ya, Imam Syafi'i sendiri, beliau mempunyai guru namanya Imam Waqi'. Imam Waqi'. Waqi'. Imam Syafi'i sendiri tulis dalam bait syairnya, dalam salah satu kitabnya disebutkan syakautu ila Waqi' ila su'il hifzi. Aku telah mengadu kepada guruku iaitu Waqi' tentang buruknya hafalanku, lemahnya hafalanku pada masa tersebut. Syakautu ila Waqi' su'il hifzi fa arsyadani ila tarakil ma'asi. Maka guruku beritahu aku untuk jauhkan diri daripada maksiat. Wa'lam anna ilman nur, ketahuilah bahawasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'tihi lil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang selalu bermaksiat. Ini syairnya Imam Syafi'i, cantik sekali beliau sebutkan. So ini menunjukkan bahawasanya kalau kita melakukan maksiat, dia sebetulnya dia akan mengurangkan lagi hafalan kita, dia akan mengurangkan lagi daya ingatan kita. Maka kurangkan maksiat sehingga cerdas otak kita ataupun peka ataupun kuat daya ingatan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya baru ingat. Ha. Saya baru on saya punya mic. Allahu Akbar. Ayo, macam mana? Ulang balik. Tak apa, mungkin dapat pick up daripada ustaznya mic. Okey. Padahal dia suruh check tau. Dia bilang tadi di awal suruh check. Kan? Astagfirullahaladzim. Tak apa. Okey, minta maaf banyak. Kalau tadi kita ada audio problem, saya masalah teknikal pelupa. Kena balik baca Quran. Baca Al-Quran, kurangkan maksiat. Maksiat. Habis Banyak kurangkan baca maksiat doa. tengok muka saya. Tengoklah benda dia. Kau Quran, kau maksiat. Jangan gitu Ustaz. Nanti orang ingatkan saya banyak maksiat. Okey, kurangkan maksiat, bacakan Al-Quran. Lagi Kemudian bersiwak. bersiwak yang Oh, itu. bersiwak. Tu nanti kita akan keluarkan satu topik khusus untuk siwak. Jadi kalau ada siwak tu apa nak buat dan apakah sunnah Nabi SAW pakai siwak ataupun tak dan lain-lainnya. Nanti kita akan bincang. Jadi siwak pun akan menguatkan antaranya hafalan. Walaupun ada antara-antara lain apa semua boleh awet muda lah, bersih giginya, gusinya, pernafasannya baik, kemudian yang lain-lainnya, antaranya adalah kuat daya ingatannya. Itu daripada siwak. Tu, kemudian berpuasa. Saum. Pun sama juga. Berpuasa dia akan kuatkan ingatan. Boleh try. You try untuk hafalkan satu paragraf ke beberapa sentence ke apa. Awak dalam keadaan berpuasa dengan dalam keadaan baru habis makan. Oh, lain sekali. Nak hafal tu lain sekali. Baru habis makan dia akan rasa ngantuk, selalu kenyang ke apa dia akan rasa ngantuk, jadi rasa malas, apa semua nak hafal pun jadi susah, nak ibadah pun jadi berat dan lain-lainnya. Maka dalam keadaan berpuasa lebih mudah untuk kita menghafalkan sesuatu. Boleh try yang ini. Okay, kemudian yang terakhir sekali adalah dua lagi. Saya rasa satu bersenam pun main peranan juga. Maknanya badan yang sihat, maka akal kita pun akan sihat. Ya, semua berfungsi, darah pun Yes, perjalanan darah. dia akan jalan, dia apa ni semua. Tapi kalau kita duduk kat rumah gitu je, kat dalam bilik gelap gitu je, then kita punya fikiran, kita punya akal pun akan gitu juga, sama. Tak bergerak. Jadi kita kena aktif. Okay. Kemudian yang terakhir adalah segi makanan. So makanan kena jaga. Antaranya kalau boleh jangan makan benda-benda yang terlalu banyak sangat MSG. Kalau kat mak tahfiz ke apa kan untuk hafal Quran, memang jaga pemakanan. Oh ya. Memang jaga. Antara pemakanan yang diorang makan apa? Antara pemakanan yang kita makan ikan, banyak omega. banyak omega. So apa saja yang bagus untuk minda tu, kemudian kismis, ni semua boleh makan. It's good. Try to makan. Dan kita ada sebahagian ataupun kebanyakan daripada mak tahfiz mengharamkan
untuk makan mi segera. Yelah, sebab dia kan makan proses kan. Mi segera diharamkan. Jadi kalau mak tahfiz ada sebahagian mak tahfiz yang kalau dapat tangkap anak murid dia ataupun student-student kat situ yang bawa mi segera, boleh dibuang. Kena buang. Buang daripada persatuan tu ke ataupun Dibuang daripada pesantren. So maknanya ataupun pondok tu ataupun mak tahfiz tu. awak dah langgar peraturan Awak yang dah berat. Ini berat tau. Makan mi segera tu berat. Dia Sebab punya ini dia. tak menyihatkan badan. Tak banyak badan, minda, kemudian banyak MSG dan lain-lainnya. Itu dia punya itu dia. Saya tak, kita pasal kita tak boleh sebut brand kan. So kita cakap mi segera lah. Hampir semuanya mi segera macam itu. Mi segera cepat dimasak, hebat dimakan. Tu semua. Ingat yang kat rumah yang suka makan mi, sebut je lah. Tak apa. Mi Maggi tu ke semua kan. Jangan mi segera je, bos. Okey. Mi segera. Dah tercakap. Okey, tak apa. Macam mi tu yang tersebut. Benda tak salah. Benda tu tak salah. Boleh, Betul, silakan. tak salah. Tapi untuk kesihatan badan, kalau boleh elakkan. Banyak benda-benda yang mungkin melambatkan proses peringatan kita ke apa tu, kita elakkan. Kau nak makan pun nak rasa-rasa tak kempunan pun bolehlah sekali-sekali. Gitulah. Sekali ke apa, kecil-kecil tak apa. Tapi jangan selalu makan benda-benda yang telah apa Ustaz cakap tadi tu. Nak lagi budak sekolah yang sekarang ni semua kan. Mungkin dapat membantu ke apa. Cuba. Yang suka makan mi segera tu cuba kurangkan. Dan jangan makan. Nak kat exam semua nanti kan. So dan untuk pondok-pondok kurang makan benda-benda yang masam. Benda-benda yang masam tak baik untuk kalau soursop. Soursop apa? Soursop. Sour. Ya macam kat Bodoh ke Pandai budak tu cakap soursop tahu apa? Apa tu? Dia jawab. Saya minta tanya. Soursop dalam bahasa Melayu apa? Durian Belanda. Dia cakap sop masam. So macam soursop. So benda itu kurangkan makan. Kemudian Kira sosial minta maaf. Kalau masam-masam tu macam apa yang masam-masam. Masam-masam apa ni semua. Kalau benda-benda macam buah-buah yang masam, okey. Best still not to lah. Benda-benda yang masam-masam try to avoid. Okey. Untuk itu, kemudian waktu hafalan untuk yang waktu hafalan yang baik sebetulnya ramai orang fikir adalah setelah subuh kan. Bukan. Waktu hafalan yang baik adalah ketika di antara maghrib dan isyak. Okey. Itu waktu yang paling baik sekali. Dan kebanyakan mak tahfiz pun mereka akan start to menghafal after maghrib sampai isyak. That timing aja. After isyak semua dah lain. Dari maghrib sampai isyak saja. Itu je waktu yang khusus untuk hafalan bagus. Nanti saya akan cuba hafalkan skrip saya waktu tu. Try. Tu. Then malam sebelum tidur tengok sahaja. Tak payah nak hafal lagi tau. Sebelum tidur tak payah hafal lagi. Baca gitu je lah. Just tengok je. Tengok. Of course tengok sampai baca sikit-sikit lah dalam hati gitu. Tengok sampai baca sikit-sikit gitu. Tengok je. Untuk apa? Sebelum tidur. Sebab bila kita tidur, kita punya brain ni dia akan screenshot benda yang terakhir sekali yang kita tengok. Okey. Sebab itu kadang-kadang kalau orang yang tertidur time tengah tengok movie ke, tengok maaf kata Netflix ke ataupun apa-apa, dia boleh terbawa sampai mimpi. Cerita seram nak lagi cerita seram ke apa, dia akan terbawa mimpi. Kenapa? Sebab apa? Dia punya otak dia dah screenshot benda yang terakhir kat dalam. Dan ketika kita tidur, yes kita tidur. Otak kita mati tak? Tak mati. Otak kita tetap berjalan. Nah, yang berjalan tu adalah benda yang dia screenshot last tu. Then, pagi adalah waktu best untuk revise. Waktu pagi tu after subuh. Banyak orang after subuh hafal kan? Tak. Hafal after maghrib sampai isyak. Then tengok sikit. Baru pagi tu you revise. Itu untuk kuatkan lagi. Jadi seperti itu. Dia punya ini dia. Apa dia? Saya try. Boleh. Untuk skrip sama. Skrip ke, bacaan Al-Quran ke apa ni semua. That's always the best time to do. Alamak, tapi sekarang okeylah saya cubalah. Saya cuba. Kalau boleh sebelum hafalkan siwak sekali. Boleh try. Nanti you boleh tengok dia punya perbezaan dia.
perbezaan. Ya, so sekurang-kurangnya itulah informasi yang mungkin saya boleh sampaikan lah tentang memori ni. Ada Yes. betul tak ada orang cakap pasal kismis tu kan? Ada orang cakap kurma pun boleh membantu untuk menguatkan daya ingatan kita. Boleh. Untuk Memori daya. kita. Yes, boleh. Boleh. Tapi tak kira lah sembarang apa kurma kan. Apa saja. Yang sebaik-baiknya ajwa. Yes. Tapi ajwa kadang mahal, ada yang tak mampu. Apa-apa, mana-mana boleh. Ataupun you nak lagi murah lagi, ada gam Arabic. Gam Arabic saya dekat rumah. Gam Arabic apa ada apa dah masa apa panggil? Gam Arabic tu ada word dia Arab. Luban. Luban. Dia bentuk dia macam apa tu yang orang bakar-bakar tu? Kuning-kuning buhur. Bukan apa? Kemian, macam kemian, batu kemian. Bentuk dia macam kemian, gitu. Yes. Lepas tu bila makan dia macam chewing gum sikit. Yeah, yes. So dia ada luban ni, ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan punya tau. So yang you cari yang mana yang boleh makan, bukan untuk dibakar ke ataupun ini. Yang ada yang boleh makan punya. So ambil yang boleh makan punya, you rendam dengan air. Air itu nanti minum. Oh, air tu minum. Air tu minum. Saya kunyah. Kunyah pun boleh, tak ada masalah. Okay. Cuma kalau dilarutkan dalam air, dia lebih lagi penyerapan lah. Eh. So nanti you minum. Itu bagus juga untuk orang yang mengandung. Biar anaknya kuat hafalannya, bagus daya ingatannya, maknya minum. Habis kalau sekarang orang tanya, terdengar pula tiba-tiba. Nak beli kat mana luban tu? Ada jual. Kalau you pergi Jucat ada. Ada? Kedai-kedai kat Jucat-Jucat tu semua ada. Simpan Kalau nampak. ada, okey lah. Jangan pula awak beli kemian. Betul juga Kan? Dia okey lah. Kalau mula rasa macam, apa ni? Tapi saya tetap paksa juga. Bismillah je paksa lah. Minum air boleh. Dia ada expiry date tak? Sebab saya punya dah lama juga saya simpan. Wallahualam, itu saya tak tahu. Okey. So kalau tak nak minum, boleh dibakar juga. Bakar untuk hafalan. So kalau macam kita kat Darul Mustafa, kita kat Yaman, nanti bila kita tengah belajar ke apa ni semua dengan Habib Umar lah, dengan Habib-Habib yang lain, nanti akan ada satu orang yang akan bakar. So dia akan kipas-kipaskan untuk ini. So dia punya asap dia akan travel mana-mana kan. Untuk setiap pagi dia akan buat. Jadi bau tu jadi kita scientific tak saya langsung activate dengan kita punya mind. Boleh. So there's a lot of ways actually. Tapi memang harga dia mahal sikit. Ya. Harga Okey dia lah. mahal sikit lah. Mahal segini tapi sikit je. Tapi okey lah. Cuba. Lagi murah dia ajwa kot. Ajwa 1 kilo je dah berapa? 30 lebih. 40 lebih. Mahal. Correct. Okey, tu dia untuk daya ingatan. Dulu pun saya time tu makan kurma tiap pagi je. Sebab nak hafal skrip. Bila kat Malaysia that time lah, belum puasa. Dengan ini perbanyakkan tidur. Maksudnya cukup tidur. Yelah, kalau tak tidur nanti kita ngengong-ngengong pun tak boleh masuk. Yes. Betul? Betul. Jadi kawan-kawan, janganlah mesej-mesej saya malam-malam ya. Tanya tu, tanya ni. Dan saya pun akan ingatkan diri saya, tak akan mesej-mesej kawan-kawan. Tanya tu, tanya ni. Satu pagi pun ada mesej ya. Betul. Tak pernah mesej orang satu pagi tak? Kan ada orang kacau satu pagi? Tak. Dua-dua lah. Tak lain tak bukan. Tapi kita bekerja. Betul, kita hanya pasal bekerja. pekerjaan kerja gitu. Tak kisahlah. Okey, ada lagi pasal memori. Dah itu sahaja. Banyak sangat, terlalu luas sangat, orang pun susah nak ini. So kita keep it yang the main one main, simple nak buat, simple nak ingat. Okey. Itu paling mudah sekali. Ingat memori anda. Kalau boleh jaga kesihatan badan, jaga pemakanan anda. Memperbanyakkan lagi baca Al-Quran. Yes. Lepas tu ingat tips-tips yang Ustaz dah bagi. Kalau siapa nak ingatkan, ialah hafal penghafalan maghrib. Daripada waktu maghrib, lepas maghrib tu awak bacalah apa yang awak hafal tu awak hafal sampai ke waktu isyak. Kemudian sebelum tidur, awak tengok balik benda yang awak baca tu, sebagai tengok je, go through. Lepas tu besoknya, lepas subuh, boleh awak baca, deras balik, revise balik. Yes, revise balik. Okay, saya akan nanti cuba. daya ingatan akan kuat. Saya akan cuba. Saya amalkan. Sebab skrip saya ni susah-susah akan datang. Hafalkan. Lepas tu saya, yelah,
Pelan-pelan, pelan-pelan boleh. Yalah, sampai kena tuduh. Bukan ketuduh, kena gitu, kena gini. Saya sabar je kan. Sabar. Bagus. Sabar je. Korang yang cakap aku macam-macam, aku sabar tau. Don't make me. Wow. Orang dia gini, orang lain patah kat sini, dia patah kat tengah. Maknanya saya marah main-main, berbelah hati. Oh, Marah susah, tak marah pun susah. Itulah saya. Ada je nak menjawab. Nak suruh saya pecahkan apa? Okey, itu saja mungkin untuk memory kali itu ini. Saja, ya. Diharapkan apa yang kita share, Ustaz share ni semua sikit sebanyak dapat tips walaupun mudah tapi mungkin akan memberi satu pembaharuan dan perubahan yang besar untuk anda. Ingat, jangan lupa cukup tidur juga dan jangan main game untuk TV selalu sebab banyak karen-karen yang astagfirullahaladzim, tidurlah pula. Yelah, saya tahu Ustaz jangan buat macam ni Ustaz, nanti orang ingat puaka extra pun boring. Kita tak boleh tunjuk macam ni. Tanya suruh cukup tidur. Okey, kita Saya nak cukupkan tidur. Okey, itu saja untuk hari ini dan bagi anda yang sedang masak-masak mak-mak kat luar sana tu untuk mungkin ada keramaian hari ini, birthday ke apa, happy birthday. Kami daripada tim Puaka ucapkan kepada semua selamat pengantin baru pada semua, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan ke apa-apa sajalah. Selamat. Semoga selamat semua dunia akhirat. Dan selamat untuk orang-orang yang mungkin bertugas tak cukup tidur, dapat cukup tidur hendaknya. Bagi yang belum subscribe. Bagi yang nak beri sumbangan boleh, kepada betul. Yahoo lah pula. Pena. Yahoo jauh sih. Yahoo tak ada orang pakai Yahoo. Orang pakai sekarang yang Yahoo kita. Yahoo. Orang bagi sumbangan Yahoo. Okey, itu je. Ya, itu sajalah untuk hari ini. Insya-Allah. Okay, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amalkan. Ya, terima kasih kepada semua sponsor-sponsor kita. Detektif MSG. Kalau ada masalah apa-apa, pengiring perumahan, pertanyaan, segala-galanya, boleh hubungi mereka sekarang juga. Yes. Ataupun dan terima kasih untuk Mouse Around the World untuk sponsor kita punya kamera dan juga Time to Hijrah ataupun counter clock. counter time. Counter strike. Di counter clockwise specialist. Di counter. Ya. Oh, satu lagi. Kalau kita lupa, ini yang Ustaz saya selalu cakap dengan awak, Ustaz pun selalu pesan kat saya, kalau kita terlupa, tengah bawa terlupa, ya Allah, apa benda nak cakap ni? Kita selawat. Ya, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Nanti ingat insya-Allah. Insya-Allah dia akan ingat. Okey, itu saja, diharapkan memori anda untuk subscribe akan ingat selalu. Okey, nak makan mana lepas ni? Tengoklah mana-mana lah. Makan dalam hutan. Woo! Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Tapi tadi makan kat mana Tadi lupa lah. Luban. Minum mana? Okey, minum lagi. Garam Arab. Bye. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi minggu depan. Garam Arab tadi mana? Buat perangai